Dan Assalamualaikum dan salam kripto. Apa khabar tuan-tuan puan-puan sekalian? Harap semua baik-baik belaka. Kita pun tak tahu PKP sekarang di Malaysia ni macam mana, adakah akan berakhir ataupun macam mana. Namun yang pasti sekarang ini berlaku satu pergerakan di dalam Bitcoin. Okey, pergerakan di mana kalau tengok dekat skrin ni dia agak merah. Jadi ramai yang mengatakan akan ada satu big move yang akan dilakukan oleh Bitcoin. Antaranya boleh jadi big move ke bawah ataupun ke atas, tapi yang pasti memang nampak ada satu big move yang berlaku. Okey. So sebelum kita pergi kepada kita punya analisis, sebenarnya saya nak share lah dengan tuan-tuan dan puan-puan. Ramai yang tanya di fasa sekarang ni, fasa bull run ni, bilakah waktu terbaik untuk ambil untung, Sebab kita kena faham satu benda ni. Bila kita berada di fasa bull run, di mana kita tak tahu bilakah the peak, bilakah harga kemuncak sebelum dia jatuh tu. Jadi ramai yang agak keliru. Satu, untuk masuk ataupun untuk membeli tu memang satu benda yang agak payah lah, nak tahu harga yang murah atau harga yang dia dekat bawah. Tetapi nak menjual tu adalah lagi payah, sebab kadang-kadang kita tak tahu adakah ini waktu yang terbaik untuk kita nak jual ataupun mungkin kena hold dulu ke dan sebagainya. Jadi dalam video ni tuan-tuan puan-puan, saya akan sharekan 3 tips yang tuan-tuan puan-puan boleh guna untuk mendapatkan keuntungan. Jadi dalam kita buat kita hold ke ataupun kita beli cryptocurrency ni, jangan sesekali lupa untuk ambil untung, Sebab inilah yang berlaku sekitar tahun 2016, tahun 2017, di mana waktu tu ramai yang terlupa nak ambil untung. Jadi bila dia pergi 19,000, lepas tu dia jatuh, ramai berharap dia akan naik balik, Tetapi dia hanya naik balik selepas 4 tahun, Jadi kita kena sentiasa mengingati diri kita untuk mengambil untung. Tak guna kita letak duit dekat cryptocurrency tapi kita tak merasai keuntungannya, So dalam video ni saya akan share on cara-cara untuk kita nak dapatkan keuntungan atau kita nak keluarkan duit untuk merasai keuntungan. Okey, so sebelum itu kita check cryptocurrency punya market. So kalau tengok dekat skrin pun dah semua merah dah kan. Okey, so apa yang tengah berlaku sekarang ni, kalau kita tengok Bitcoin jatuh 3.1%, Ethereum pun 2.5%, Polkadot. So top 10 punya coin ni boleh dikatakan hampir semua merah lah, semua tengah drop. Okey, so kita ambil siapa yang tengah buat untung ni. GNY, Alpha Finance, Swissborg ni antara coin yang saya suka tuan-tuan puan-puan. So for the past 24 hours dia memang buat untung yang agak banyak lah. Terra, Uniswap, Aave. Okay, so Uniswap dengan Aave ni adalah antara coin DeFi dan mereka sedang mula naik atas. So DeFi ni adalah satu scope yang sekarang saya tengah monitor, sebab ada kemungkinan bila Bitcoin jadi slow, Ethereum pun macam tak menentu, DeFi mungkin akan naik. Last kita nampak DeFi punya kebangkitan ni sekitar bulan Mei hingga bulan September macam tu. Memang DeFi waktu tu tengah naik lah, Chainlink lah, Aave lah, Wi-Fi lah tengah naik. So sekarang saya tengok walaupun ada drop dekat Bitcoin, dia tak effect sangat dekat Uniswap dengan Aave. Diorang masih mampu maintain, Dan yalah, macam GNY ni dia sebenarnya coin yang berteraskan konsep dia artificial intelligence. So artificial intelligence ataupun AI ni memang satu konsep yang memang boleh buat duit lah. So dia ada buat launching mainnet dia. So that's why harga dia ni mencanak naik 74%, harga dia naik. Alpha Finance pula dia ada buat something macam restructuring dia punya platform, something macam tu. So that's why harga dia naik. Swissborg dia naik sebab ada rumours
yang mengatakan Swissborg dengan Celsius mereka ada kerjasama lah. So dia ambil Celsius punya branding sikit. So tu pasal Swissborg ni dia tengah naik. So lagi apa dia macam Terra ni, kalau tak silap saya dia dapat funding dalam 20 juta. Dalam 20 juta sebab tu dia meyakinkan lagi pelabur, jadi ramai yang beli Terra lah. So ini sedikit sebanyak macam mana mereka boleh still go on profit ataupun harga boleh naik walaupun harga Bitcoin tengah merudum jatuh. Okay, so next kita nak tengok Bitcoin. So based on line yang saya dah draw ni, dia dah for the past beberapa hari sejak 5 hari lepas dia punya pembeli ataupun the bull, kerbau, tentera kerbau ni tak boleh nak push dia ke atas, sebab kalau tengok ni, kalau tuan-tuan nampak yang candlestick yang ni, yang bentuk macam pedang warna merah ni, ini indication yang memang sangat power lah daripada tentera beruang ataupun sellers. So bila dia pergi sampai harga ni, harga berapa ni, 34,700, mereka push lagi ke bawah. So apa cerita yang kita boleh nampak daripada pattern ni adalah sebenarnya memang ada movement untuk menaikkan dia ke atas, untuk push harga. So basically yang push harga ni orang-orang biasalah, ataupun kita panggil retail investor, namun sebab retail investor ni dia tak banyak, dia tak kuat, jadi mereka tak mampu nak berlawan dengan sellers. So kadang-kadang tuan-tuan nak tahu siapa seller, apa background seller, apa background buyer ni. So buyer usually adalah retail investor, orang kebanyakan investor biasa ataupun institution. So basically institution ni yang ada power untuk push the price up. Kadang-kadang kita panggil whale. Whale ni orang yang ada banyak Bitcoin, banyak duit, diorang boleh move the market lah kan. So usually investor yang boleh naikkan ke atas. So that's why bila dulu Grayscale ada buat pembelian, harga dia naik. Tapi pada bulan ini pembelian Grayscale terhadap Bitcoin ni tidak terlampau tinggi, Namun dana masuk ke dalam Grayscale. Maksudnya pada bulan Januari memang ada orang beli saham GBTC. GBTC. Jadi selalunya saham tu akan lock 6 bulan. Ingat tak video yang saya cakap dulu, saham tu akan lock 6 bulan, then baru dia, bila dia dah lepaskan saham tu, baru dia akan buat pembelian Bitcoin. So kalau banyak pembelian saham tu berlaku pada bulan Januari, tambah je lah 6 bulan. Sekitar bulan Julai macam tu, kemungkinan akan ada pembelian daripada Grayscale. Tetapi sekarang ini memang nampak Grayscale tidak melakukan pembelian yang ketara lah. MicroStrategy adalah salah satu company besar, dia ada buat pembelian. Dia kalau tengok dekat Twitter dia kata dia beli waktu harga dia sekitar 31,000 USD. Sebab hari tu kan dia drop. So bila dia drop dekat sini, dia catch. Dia catch dekat 31,000, dia rasa mungkin harga tu akan naik. Tetapi sekarang ni harga tidak naik sebab apa yang berlaku ni, cerita dia senang je. Pelombong Bitcoin ataupun Bitcoin miners, mereka adalah mereka yang tengah conquer market. Maksudnya apa? Pelombong-pelombong Bitcoin ni yang tengah melombong ni, mereka sedang menjual Bitcoin. Sebab kalau kita tengok pelombong ni, Bitcoin punya miners ni kebanyakannya di China. So macam biasalah, bukan macam biasa, kita faham dekat China mereka nak sambut perayaan tahun baru Cina. Jadi mungkin miners ni dia nak duit, jadi dia lombong dan dia jual. So sebelum ni memang berlaku mining, tetapi kadang-kadang miners ni dia slow. So bila miners tak aktif, jadi buyers lagi banyak. So dalam case ni sekitar bulan ni miners memang agak aktif lah, pelombong-pelombong Bitcoin ni. Jadi mereka yang akan masukkan Bitcoin dalam exchange dan menjual
Bitcoin. So sekarang ni apa yang saya nampak, miners sedang menjual Bitcoin. So cuma sekarang ni dia tak volatile, dia tengah meruncing. Dia tak ada jatuh terlampau teruk dan dia tak naik. Tapi apa yang saya nampak sekarang ni, memang market sekarang ni cuba menurunkan harga Bitcoin. So saya punya pandangan adalah maybe dia akan jatuh, dia akan test sekitar 28,000 ataupun sehingga 24,000 lah. So yang perkara baik kalau dia dapat maintain harga paling bawah pun dia pergi sekitar 22,000, dan ini adalah benda yang sihat bagi saya. Sebab apa? Sebab kebanyakan individu ataupun sentimen market ni, emotional sentiment ni adalah di tahap tamak lagi. Selalu Bitcoin saya paling suka bila orang tengah gelabah, orang takut. Sebab bila orang takut, harga jadi murah. Jadi waktu tu senang untuk saya nak beli, kan? Sebab kita hanya perlu tunggu masa untuk dia naik. Waktu kebanyakan orang tamak adalah waktu yang bagi saya tak begitu selesa. Kalau nak beli pun memang kena tengok technical analysis, banyak analisis untuk ni lah. Tetapi bila waktu orang tamak, waktu itu yang bagus. Sebab orang tamak, harga jadi murah. Itulah lebih kurang cerita dia. So sekarang ni inilah dia punya situation on Bitcoin. Tak adalah kita perlu menggelabah sangat. Cuba kita, memanglah rasa cuak kan. Kadang-kadang ada yang tak tahulah, kalau ada yang beli dekat harga 42,000 sekarang tengok 30,000, aduh kan, rasa takut kan. Namun mungkin akan berlaku reversal. Dan sebenarnya ada satu cara untuk harga Bitcoin ni kembali masuk ke sini dan mungkin boleh naik, iaitu kita buka tab yang seterusnya, Ethereum adalah jawapan untuk menyelamatkan Bitcoin. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok Ethereum ni, dia tak turun lagi tuan-tuan daripada sini. Dia masih maintain sekitar 1,200. Walaupun Bitcoin sekarang dah 30,000, Ethereum masih lagi dominant against Bitcoin. So itu adalah berita baik. Dan apa yang saya nampak sekarang ni, macam saya cerita tadi dekat waktu buat market analysis, token-token Ethereum ataupun token-token DeFi macam Aave, macam siapa ni, Allahu Akbar, macam Uniswap, mereka sedang naik. Dan kalau DeFi season bermula, saya ada rasa sedikit perkara positif lah. Ada sedikit bukan sanksi, harapan untuk DeFi season untuk bergerak sekarang. Sebab kalau DeFi berlaku, musim DeFi bermula, Ethereum dia boleh maintain price ni dan dia hanya perlu tunggu Bitcoin, kalau Bitcoin jatuh, untuk Bitcoin naik balik. So sekarang ni saya nampak dua token ni antara yang penting lah. Uniswap dengan Aave tengah naik. Dan ada lagi satu perkara yang ramai yang tak sebut, tetapi dia secara senyap dia dah break all time high dia, So sebelum tu kita tengok dulu Ethereum punya chart ni. Okay, so dia masih maintain dekat sini, dia masih dekat 1,400. Dia belum pergi lagi 1,500. Tetapi apa yang saya draw dekat sini tuan-tuan puan-puan, apa yang saya draw, kemungkinan dia takkan pecut terus. Mungkin dia akan naik slowly macam ni lah. Kalau season DeFi dah bermula, musim DeFi dah bermula, kemungkinan Ethereum akan bergerak naik ke atas, tetapi dalam kadar yang perlahan. Sebelum dia shoot naik. So sekarang Ethereum punya ni, saya letakkan pergerakan dia sekitar dalam ni lah. Mungkin dia takkan turun ke sini, mungkin dia takkan naik, tetapi dia boleh maintain kat sini pun, itu pun dah perkara yang bagus. Dia maintain. Mungkin dalam bulan 2 dia pergi sekitar 1,006 macam tu ke kan, ataupun mungkin dia boleh break this pattern. Tetapi sooner or later dia akan keluar daripada kawasan ni dan dia akan naik. Sebab sekarang ni banyak aktiviti yang berlaku di Ethereum. Aktiviti yang bullish lah, aktiviti positif ialah dengan ETH 2.0 lah dan macam-macam lagi. So benda ni sebenarnya akan menggalakkan pertumbuhan
Ethereum. So sekarang ni saya memang tengah watching lah Ethereum punya ni. Hopefully dia tak turun ke bawah. So saya punya andaian most likely dia akan kekal naik ke atas ataupun maintain sideways. Cuma kerisauan tu more on Bitcoin lah kan. Tapi hopefully Ethereum dapat mengekalkan posisi dia, tidak mengikut Bitcoin buat masa sekarang. Kalau ikut Bitcoin yang atas tu bagus, tapi kalau ikut Bitcoin tu turun bawah tu tak begitu bagus. Okay. So tadi saya lupa nak sebut. So apa coin yang diam-diam pecahkan all time high? Kalau tuan-tuan puan-puan nak tahu adalah, inilah jawapan dia. Mana ni? Okay, jawapannya adalah bukan sini. Okay, inilah jawapan dia tuan-tuan. Harga Chainlink adalah $21 sekarang ni. So saya banyak kali dah sebut Chainlink dalam video-video saya sebelum ni. So untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, kita buka harga. Okay, last all time high untuk Chainlink ni adalah sekitar harga $19 pada bulan Ogos. Ini adalah waktu DeFi season. Sekarang, lepas tu dia jatuh. Lepas DeFi season dah habis, kita bulan Oktober dia jatuh. Lepas tu dia dia naik sikit November, lepas tu dia jatuh. So dia naik dan sekarang ni harga dia dah break dah all time high dia. Sekitar bila ni? Sekitar Januari dia dah break, dan sekarang paling tinggi dia pergi pun $24. So Chainlink dalam konteks DeFi, sebab dia adalah raja DeFi, Chainlink dah break all time high dia secara senyap-senyap. Jadi siapa yang pegang Chainlink ni memang untung lah kan. Sebab saya dah lama dah cerita pasal Chainlink ni. So secara senyap-senyap dia dah break dia punya all time high. So mungkin tuan-tuan puan-puan terfikir, kenapa ramai yang tak sedar ni Chainlink punya naik? Sebab apa? Sebab ramai fokus dekat Polkadot. Sebab Polkadot dia tiba-tiba naik. Polkadot memanglah lagi banyak untung kan, sebab dia tiba-tiba naik. Tetapi Chainlink dia naik secara perlahan dan secara konsisten. Itu yang bagusnya Chainlink ni kan. Dia naik secara konsisten. So dia dah break all time high. Dia adalah raja DeFi. Dia dah break the previous all time high. So Bitcoin dah break, Chainlink pun dia dah break. Tunggu Ethereum sahaja. Tapi kalau Chainlink dapat mengekalkan posisi dia terus naik secara perlahan, eventually memang Ethereum pun akan ikut juga. So sekarang ni semua token-token Ethereum DeFi ni, mereka akan cuba naik dan mereka akan push Ethereum sekali. Sebab Ethereum ni dia berbeza sikit dengan Bitcoin, tuan-tuan puan-puan. Ethereum punya usability, Ethereum punya function lagi banyak daripada Bitcoin. Sebab Bitcoin ni kalau kita tengok sekarang, Bitcoin punya usability ni orang hanya guna untuk holding. Institution beli untuk sebagai simpanan aset. Tetapi Ethereum ni, kalau saya nak bagi perbandingan, Ethereum ni ibarat handphone. Kalau dulu handphone orang guna untuk call je, lepas tu dah ada SMS, lepas tu dah ada ringtone music, lepas tu datang pula kamera, lepas tu datang pula smartphone, boleh tengok internet. So phone tu dia dah evolve. So apa yang phone tu buat itu, saya nampak Ethereum tengah buat. Ethereum asalnya dia smart contract, nampak macam Bitcoin je, whole asset. Tetapi bila smart contract tu dia melahirkan macam DeFi, lepas tu ada lagi lah NFT lah, lepas tu nak buat staking, ataupun nak buat, ada yang dah boleh issue stable coin. So Ethereum dia dah ada banyak use case, dia dah makin berkembang. Cuma konteks Ethereum ni ibarat dalam finance lah, dalam kewangan. Apa instrumen-instrumen kewangan atau benda-benda baru dalam kewangan, semua Ethereum boleh buat. Mungkin Ethereum boleh buat lebih bagus. So benda tu yang Ethereum punya use case tu sangat banyak. Dan buat masa ni memang betul, ada yang kata Polkadot tengah datang, Cardano tengah datang, tetapi Ethereum masih
top, dia masih top. Tapi kita tak tahu, mungkin Polkadot boleh pecut dia ke, Cardano boleh pecut dia ke, kita tak tahu. Tetapi buat masa sekarang, kita cakap sekarang Ethereum lah satu-satunya cryptocurrency yang ada banyak use case. Dia ada banyak use case, dia ada banyak token, banyak project. So sebab tu saya lebih bullish terhadap Ethereum. Okay, so itu on the analysis lah. So sekarang ni kita cerita pula tentang topik utama kita pada hari ini, iaitu profit making. Bila kita nak ambil profit. So time bull run ni adalah time untuk buat duit, dan adalah time orang boleh hilang duit. Kadang-kadang kita pelik, macam mana orang boleh hilang duit? Ini kan bull run, kan Bitcoin tengah naik, dah pecah dah dia punya all time high. Tapi macam mana orang boleh hilang duit? Orang boleh hilang duit sebab kesilapan mereka sendiri. So dia ada benda yang akan berlaku time bull run. Okay, sebelum tu saya nak bagi tahu, perkara yang saya bagi tahu ni bukan perkara yang asing, sebab saya sendiri pernah melakukan kesilapan ini pada bull run yang lepas. Bull run yang lepas saya sendiri pernah melakukan kesilapan ini, tapi saya tak rugi, cuma yalah tak dapat merasai keuntungan waktu dia tengah naik. Macam tu. So apa yang berlaku adalah kita akan rasa berat nak ambil untung. Bila tengok harga tu tengah naik, kita akan rasa tunggu dululah, tunggu. Tahu-tahu dia dah naik, lepas tu dia dah turun. Tapi kadang-kadang bila dah turun, kita akan rasa mengharap lagi. Kita mengharap naiklah balik. Tahu-tahu dia turun sampai satu point kita rasa fed up, kita akan jual. Cuma bezanya kita jual dalam keadaan keuntungan yang sikit ataupun jual dalam kerugian. Itu je. So sekarang ni apa yang saya nak share tips dengan tuan-tuan puan-puan ni adalah untuk merasai keuntungan ketika harga tu tengah naik. Itu yang penting. Waktu bull run lah kita kena rasa keuntungan, bukan waktu bearish ke waktu consolidating. So dia sebenarnya ada dua faktor kenapa membuatkan seseorang manusia ini berat nak ambil untung. Yang pertama sebabnya adalah ketamakan. Ketamakan. So dia ceritanya macam ni. Let's say kita beli contohlah Bitcoin kan. Lepas tu tengok dia buat keuntungan berganda-ganda lah kan. Keuntungan berganda-ganda. So bila kita tak ambil untung, dia akan pergi atas. Lepas tu dia akan turun bawah. Dan bila dia turun bawah, waktu tu kita akan rasa tak apalah, tunggu dulu dan sebagainya. Tetapi benda tu dah jadi terlambat. Kenapa benda tu berlaku kadang-kadang? Kita macam nak ambil risiko. Kita nak ambil risiko dalam keadaan kita tak tahu market tu macam mana. Kita hanya letakkan harapan, dan sebab harapan tu adalah satu harapan yang tidak betul, sebab kita macam tamak. Waktu tengah naik tu kita memang hold, tak nak keluarkan duit. Kita rasa dia boleh naik lagi ni, dia boleh naik lagi ni. Tetapi bila kita dah terlambat, habis. Kadang-kadang tamak ni dia datang bila kita tengok orang lain buat duit. Kita tengok orang lain beli, elok je. Kadang-kadang kita tak tahu apa strategi orang tu buat. Tetapi kita rasa kalau dia boleh buat, aku pun boleh buat juga. Tetapi mungkin strategi kita ni tidak berapa tepat. So itu on the ketamakan. Faktor kedua yang membuat kita rasa berat nak ambil keuntungan adalah, faktor kedua ni lagi dahsyat tuan-tuan, adalah kesombongan. Kadang-kadang kita rasa kita lagi hebat daripada market. Kita rasa kita lagi power daripada market. Satu benda je saya nak bagi tahu. Market ni tak ada siapa boleh baca. Kita bukan Tuhan. Kita takkan tahu. Kita boleh buat technical analysis. Kita boleh buat fundamental analysis dan sebagainya. Benda itu hanyalah indikator. Dan selalunya kalau kita ada ilmu, insya-Allah kita boleh win the market. Kita boleh win the market, kita boleh buat keuntungan. Tetapi bukan 100% kita boleh win the market. Kadang-kadang bila kita buat trading cryptocurrency ni, kita kena ada sifat merendah diri. Kita kena ada sifat benda ni berlaku, kita buat untung bukan sebab kita power, tetapi Allah dah letak rezeki kepada kita. Itulah mentaliti yang patut ada. Kalau kita lupa Tuhan, kita akan rugi. Sebab apa? Bila kita lupa Tuhan, kita jadi sombong.
Kita jadi sombong, kita ingat okay, aku boleh bet lah, market ni boleh pergi macam ni lah, boleh tu apa semua. Tahu-tahu habis, market drop ke apa ke, dan kita rugi. Sebab tu benda ni penting. Satu, jangan tamak. Okay, tapi tamak pun bagi saya benda ni natural. Kadang-kadang naik, kita tak sedar kita tamak. So benda ni kadang-kadang dia uncontrollable lah. Setiap orang ada ketamakan dia. Cuma try to minimize your greed. Try to minimize ketamakan. Yang kedua ni yang bagi saya sesuatu yang kita kena jaga-jaga. Even saya pun pesan pada diri saya, jangan kita lupa Tuhan, jangan kita sombong, jangan kita ingat kita lagi power daripada market. Kalau kita start sombong, memang on the short term nampak macam buat untung, tapi on the long term kita akan rasa rugi, kita rasa stres dan macam-macam lah. Sebab tu kena sentiasa ingat Tuhan, sentiasa letakkan satu pemahaman bahawa apa keuntungan yang kita dapat ni adalah rezeki daripada Allah. Kalau yang non-Muslim mungkin rezeki daripada Tuhan masing-masing dan sebagainya. So sentiasa merendah diri. So itu basically on the reason lah kenapa benda ini berlaku. So first strategi yang pertama adalah using technical analysis. Okay, cuma technical analysis yang saya nak tunjukkan dekat tuan-tuan dan puan-puan ni, dia simple je. Dia sebenarnya ada banyak cara, tapi saya nak share the most simplest one supaya tuan-tuan puan-puan dapat praktikkan secepat mungkin lah, kan? So taktik pertama, strategi pertama ni dia ada dua kaedah. Kaedah pertama kita panggil kita ikut harga. Orang kata dalam bahasa Inggeris trailing the price. Kita ikut harga waktu tengah naik. Okey, contoh okay, kita tengoklah harga Bitcoin ni. Okay, harga sekarang ni 30,549. Katakan tuan-tuan nak beli pada harga 30,500. Dah tukar pula. Okay lah, dalam 3,500. Tuan-tuan nak beli dalam harga 3,500. So apa saya akan buat adalah buka ni. Dia ada satu benda kita panggil long position. Long ni maksudnya kita letak long ni maksudnya buy. Dia maksudnya harga tu akan naik. Kita punya kecenderungan adalah harga tu akan naik. So kita type okay, long position. Lepas tu tengoklah okay, 30,539 sini kot. Pak, kita letak. Okay. Kalau tuan-tuan puan-puan nampak dekat sini, ini kita beli sekitar harga ni lah 30,500, 30,540 something lah kan. So ini apa? Tuan-tuan boleh set berapa banyak keuntungan, peratusan keuntungan yang tuan-tuan nak, kan? So let's say ni 16.9%. Okay, let's say lah saya nak untung dalam 10%. Okay, 10%. Ini saya akan letak dalam 5%. Contoh, mana 5 ada lagi? Okay lah kot. Okay, so alamak sorry. So apa yang kita nampak dekat sini adalah, nampak tak risk reward ratio? Dua nisbah ni 2.1. Dia maksudnya 2 nisbah 1. Maksudnya kita letak keuntungan 10% dan kita letak kalau harga dia drop dalam 5%, maksudnya kalau harga dia drop, dia pergi dekat contoh 15 berapa ni? Sekitar 30,000. Sekejap Okey, dekat sini sekitar 27,645. Jap. Tak nampak pula. Okey, sorry. Sekitar harga dia dekat 28,000 ni lah, kan? Ini maksudnya loss dalam 5%. Ini pula profit dalam 10%. 10%.
Maksudnya bila harga dia naik 10%. Oh, sorry. Itu yang problem ni, letak dekat-dekat ni. Saya pun dah confused. Okey, ni baru senang sikit nak cerita. Okey. Contoh. Sorry. Maafkan saya sebab saya letak dekat dengan sini, lepas tu banyak nombor saya pula confused. Okey, katakan tuan-tuan beli pada harga 35,362.6. Ini harga tuan-tuan beli. So bila tuan-tuan letak risk reward ratio 2, maksudnya tuan-tuan kena letak keuntungan lebih tinggi daripada kerugian. Keuntungan lebih tinggi daripada kerugian. So let's say peratusan dia adalah sekitar 9.2 Allah. Okay, let's say lah 10 lah 10.6. So 10.6 maksudnya bila harga dia mencecah 39,115 ni, maksudnya tuan-tuan dah boleh jual. Tetapi sebaliknya, sekiranya harga dia mula jatuh pergi ke 33,798, tuan-tuan boleh jual. Cuma selalunya orang tak letak distance yang rendah macam ni lah, sebab kadang-kadang dia turun dalam 4%, lepas tu dia boleh naik balik. Takut terjual awal. So kalau macam saya, mungkin saya letak lagi tinggi lah. Let's say ni naik 20%. Then ni okey lah, ni boleh adjust lagi lah. Boleh mana ni, okey sikit. So ni ibaratnya dia naik ke 42,000 saya jual. Kalau dia turun pun dia turun sampai 31,000 macam ni, baru saya jual. Ini maksudnya kita boleh letak keuntungan yang lebih banyak lah. So kalau kita nak lagi banyak profit 20%, loss kita set dalam 10%. Tapi yang penting profit kena 2 kali ganda daripada loss. So sentiasa pastikan risk reward ratio ni adalah 2. So kalau sini tuan-tuan nak 10%, sini dia akan jadi 5% loss. So sebab apa? Sebab let's say lah tuan-tuan loss 5%. So next time boleh masuk balik, and mungkin waktu tu harga tengah naik, tuan-tuan dah boleh dapat balik. So mungkin keuntungan total tu dalam 5%, but still untung lah. So kenapa kita letak benda ni? Sebab ini adalah satu indikator. Katakan harga ni, dia pergi, dia ni naik kan. So tuan-tuan nak jual. Tapi tuan-tuan rasa mungkin boleh naik lagi ni. So tuan-tuan boleh biar lagi. Tak semestinya kena jual. Tunggulah dia pergi sampai dia mungkin dah nak drop macam ni, dan tuan-tuan dah boleh jual dah. Maksudnya dia tengah drop sekarang ni, better jual lah. So at least keuntungan lagi tinggi. Sama juga lagi satu senario, kalau harga dia drop sorry, kadang-kadang saya tak pandai lukis. Contohlah beli dekat sini kan, dia mula drop, dah sentuh dekat sini. Kalau tuan-tuan rasa dah nak cuak apa semua kan, dah boleh jual. Tunggu sampai dia turun, tunggu sampai dia stabilize untuk buat kenaikan, dan waktu tu boleh masuk balik. Itu antara strategi yang tuan-tuan puan-puan boleh guna dalam lakukan pembelian. Follow the price. Itu taktik dia, follow the price. Tapi yang bagusnya kalau ada benda ni, zone ni, tuan-tuan faham, bila dia tengah naik, tiba-tiba dia dah nak turun, sebelum dia cecah ni, dan boleh jual lah. Ataupun kadang-kadang mungkin tuan-tuan tak nak tunggu dia naik sebab tak nak tercongok depan graf ni lama-lama kan, sakit mata. Then tuan-tuan just set price ni je. Dia dah dapat price ni, jual, make profit. Then nanti tengoklah, tuan-tuan nak masuk balik waktu dia dah naik, dia dah stabilize sikit, then masuk balik. Tapi setiap kali masuk, pastikan letak ketetapan berapa banyak profit nak ambil. So ini adalah satu strategi bagus waktu dia tengah bull run. Sebab dia tengah naik, tuan-tuan boleh masuk banyak kali. Masuk, buat duit. Boleh masuk banyak kali. So ada satu lagi taktik. Ini adalah taktik kedua dalam technical analysis, iaitu dengan menggunakan kaedah Fibonacci retracement. Saya sebenarnya tak pernah tunjuk Fibonacci retracement dalam video saya.
So ni first time lah kot saya nak tunjuk. Okay, so kita tengok Fibonacci retracement. So katakanlah kita nak main dekat zone ni, kita nak main dalam segitiga ni. So kita pun letak maybe paling rendah mana So ni paling tinggi, paling rendah hari tu dia jatuh 28. So dekat sini dia ada banyak line-line yang kita boleh gunakan dekat mana kita nak jual. Kalau tuan-tuan tengok pun kadang-kadang dia punya price movement ni pun hampir sama dengan line ni. Contoh yang dekat line 0.618, nampak tak? Dia membentuk satu resistance level dekat sini, ya. Dan dekat sini pun dia ada macam support level. Even kalau guna Fibonacci pun boleh guna juga. As long tuan-tuan nampak dia punya line, okey, dekat mana nak masuk, dekat mana nak keluar. So dan juga lagi satu, kalau buat taktik yang macam saya buat tadi, even dia boleh buat unjuran sampai mana dia boleh naik. Ni sampai maksimum sampai 82,000. Contoh, So ini adalah satu taktik yang tuan-tuan puan-puan boleh guna jugalah untuk tengok dekat mana nak masuk, dekat mana nak keluar, ya. So even macam yang Fibonacci retracement ni, ada satu saya nak tunjuk. Okey, ini tuan-tuan boleh tengok dekat sini. Saya ambil satu contoh, ini saya nak tunjuk lah. So last time dia break all time high dia dekat last time dia break all time high dia dekat sini dan dia pergi sampai bawah ni. So let's say saya draw satu Fibonacci retracement dekat sini lah, So let's say ni dekat atas 19,000, paling bawah dia pergi dekat dia pergi sekitar let's say 30. Ni support level yang sebelum ni yang dekat bawah ni. So kalau draw ni pun dia dah hampir sama dah height dia dengan yang sekarang punya ni. Sekarang punya 40,000, Saya just draw dari yang last 19,000 ni. So kita nak tahu bila dia dah break 19,000 ni dia boleh pergi sampai mana. So bila draw sampai dekat bawah ni, ini yang last support line yang dekat sini. Kita boleh nampak, dia probably boleh pergilah sampai sini, lepas tu boleh pergi sampai sini, which is hampir sama dengan keadaan yang sekarang. So Fibonacci retracement ni kita kena buat banyak testing, back testing, dan kita kena buat bila kita dah nampak satu resistance level atau satu support level yang ketara, then kita boleh draw Fibonacci retracement. Tapi tak apa, mungkin dalam next video saya boleh buat satu video khas untuk Fibonacci retracement lah. Tapi saya rasa mungkin ramai dah tahu kot. Mungkin ramai dah tahu. Tapi tak apa, saya boleh buat satu video on the Fibonacci retracement, macam mana nak gunakan Fibonacci retracement, ya. So buat masa sekarang untuk technical analysis, kalau rasa Fibonacci retracement ni agak complicated, tuan-tuan boleh guna yang tadi, follow the price. Guna long position ni, setkan dekat mana tuan-tuan beli, letak ratio 2, pastikan keuntungan tu lagi tinggi 2 kali ganda daripada kerugian lah. So kalau rugi pun kalau ambil untung 10, letak untung 10%, rugi letak dalam 5%. So itu on the technical analysis punya tips. Tips yang kedua adalah tuan-tuan, puan-puan kena follow the news. Kena update dengan sentiment market. So benda ni tidak memerlukan tuan-tuan, puan-puan gunakan carta ni. Tak payah. Apa yang tuan-tuan, puan-puan kena buat adalah membaca. So antara benda yang tuan-tuan, puan-puan kena baca adalah kena tengoklah dekat website macam CoinDesk ni ataupun Cointelegraph. Kena selalu update dengan news. Kadang-kadang dia ada buat announcement dan sebagainya, boleh melonjakkan harga price tu. Kadang-kadang news tu sendiri boleh menyebabkan harga dia naik ataupun turun. Contoh paling latest adalah siapa? Ripple XRP. Apa jadi kat Ripple XRP? Bila keluar news SEC saman dia, harga dia jatuh. So kita kena up to date juga dengan news ni. So kalau ada news yang positif tentang sesebuah coin tu, makanya harga dia akan
naik. Jadi waktu tu kita boleh consider untuk melakukan pembelian. Dan kalau kita tengok news pasal coin tu macam negatif, then kita kena jaga-jagalah, mungkin boleh exit dan tengok macam mana keadaan dah reda ke dan sebagainya. Dan kita juga kena faham konteks di sebalik news, sebab ada juga news yang negatif tetapi news tu untuk menjerat kita. Contoh, bila ada news kata Bitcoin kena hack, Bitcoin double spend dan sebagainya, itu adalah news yang menjerat kita. So benda ni kita kena faham. Mungkin as as time goes by, mungkin tuan-tuan puan-puan akan faham macam mana permainan news ni, ya. Dan saya juga nak share dua tools yang tuan-tuan puan-puan boleh guna on the sentiment analysis punya tips ni. Satu news, dan lagi satu kaedah ni adalah ni, Crypto Fear and Greed Index. Nama website ni alternative.me. Tapi tak apa, tuan-tuan Google je ayat ni, Crypto Fear and Greed Index. Apa yang keluar adalah ni. Ini adalah indikator yang sangat penting. Kadang-kadang saya guna ni sebab nak tahu orang tengah tamak. Maksudnya waktu tamak ni mungkin bukan waktu yang sesuai untuk beli. Ini kalau kita tengok on the long term lah, kan, on the long term. So memang akan berjaga-jaga sikit lah. Kalau nak masuk pun memang kena guna technical analysis. Tapi kalau dia dekat sini waktu orang tengah takut, waktu tu tuan-tuan puan-puan boleh fikir untuk melakukan pembelian, sebab eventually dia boleh naik. Okay, so ini basic je. Ada lagi satu tool yang lagi bagus. Ini dekat website cryptomood.com. Dia sebenarnya ada app. Tapi saya tak tahu macam nak tunjuk app dekat screen. Tapi saya tunjuk website dia lah, cryptomood.com. Tuan-tuan type je cryptomood, then pergi dekat produk. Under produk, tekan widget ni, macam-macam dia tunjuk dekat kita, tuan-tuan. So tengok ni, satu, yelah, kita kadang-kadang bila kita nak follow news, banyak sangat news nak follow, berjam-jam nak baca apa semua. Kadang rasa macam banyak pula nak tengok. So saya mudahkan kerja tuan-tuan puan-puan, pergi dekat Crypto Mode, tengok dekat news panel ni. Dia ada bagi index. Ini adalah yang warna gold ni adalah news sentiment, dan yang warna biru adalah social sentiment. So dia ambil data daripada berita-berita dan juga social media tentang contoh Bitcoin ke Ethereum, dan dia pun akan tunjuk dekat sini. So sekarang nampaknya for the past 1 hour sentiment agak menurun lah, agak menurun. Dan sini pun kita boleh tengok news-news siapa yang tengah top. Dia ambil banyak sources lah kan. So ini tuan-tuan boleh guna. Lepas tu dia ada juga tunjuk sentiment. Okay, sentiment untuk Bitcoin macam mana ni, dalam 24 hours, 1 week, 2 week. So kalau tengok sini dia semua cakap neutral. Semua dia tulis neutral. Cuma Ethereum ni lah nampak agak tinggi sikit. Nampak agak positif sikit lah on the Ethereum. Ini pula dia ambil Twitter punya data. So dekat Twitter dia ada banyak orang-orang yang famous ataupun influencer cryptocurrency dan juga Bitcoin. So dekat sini dia ambil juga, kalau dia orang tweet sesuatu, orang akan react, dan market akan react. So that's why orang-orang ni macam contoh Cointelegraph, Bitcoin News ni, Pompiliano, orang-orang ni semua adalah orang-orang yang agak famous lah dekat Twitter yang berkenaan dengan cryptocurrency. So bila diorang ni post apa-apa, dia akan memberikan sedikit market sentiment lah. So ini tuan-tuan boleh tengok. Dan juga okay, ni tak penting sangat. Ini pula data table lah, Bitcoin, Ethereum, Ripple. Ripple ni yang merah-merah ni. So apa maksud contoh kalau tuan-tuan tengok kat sini, dari sudut social media orang tak hentam sangat Ripple ni, tetapi dekat berita, orang berita-berita semua duduk hentam Ripple. So dekat sini pun kita nampak. Itu yang saya suka, sebab dekat sini dia tunjuk satu on the berita, satu lagi on the social media. Ini pula dia tunjuk lah, okay, siapa yang famous lah, Twitter account yang famous. Ni tuan-tuan boleh explore sendiri. Okay, ini pula popular cryptocurrency.
Okay, ni pun tak ada apa sangat. Ini pun dia ada social sentiment macam yang crypto fear and greed. Ini yang saya sukanya adalah dia update 5 minit, 15 minit, 1 hour ada, 4 hour sampai 1 day. So ni lah dia punya tunjuk social sentiment untuk Bitcoin ni. Tak, dia kata not great, not terrible. Okay. Okay maksud dia. Ni tak boleh ambil data. So kalau tuan-tuan puan-puan tengok video saya kat bawah ni yang ada apa ni, ada macam ticker news tu, saya ambil daripada sini lah. Ni ada dekat video ni. So ticker ni basically untuk news lah. Ini more on nak letak kat video je. Tak ada apa sangat. Tapi sebenarnya daripada tengok ticker ni, baik tuan-tuan tengok yang dekat atas sekali yang ada news, yang ni dan juga yang ni news. So ni dia dah consolidate dah news apa yang tengah hot, dia letak dekat sinilah. Tapi kadang-kadang bagus kalau tengok macam CoinDesk, Cointelegraph, dia macam altcoin tu dia banyak cerita dekat sana lah. Contoh ada altcoin yang buat penambahbaikan platform dan sebagainya, dia announce kat sana dan harga akan start naik. So ini adalah second tips lah, which is tengok on the news dan juga sentiment, social sentiment for the cryptocurrency market. Dan yang terakhir, strategi yang terakhir adalah kita panggil teknik rebalancing. Teknik rebalancing ataupun kadang-kadang orang panggil teknik kekal modal kot. Saya tak tahu dalam bahasa Melayu nak cakap macam mana, tapi tak apalah, saya share dalam bahasa ini, kita panggil rebalancing. Okay, taktik ni dia tak payah, ini adalah taktik yang paling senang. Taktik yang paling senang dan dia tak payah tengok news sangat, tak payah tengok carta sangat. Contoh, kalau tuan-tuan beli harga Bitcoin ketika harganya sekitar 10,000 USD, kira-kira tahun lepas 10,000 USD. Waktu harga dia 10,000 USD, let's say tuan-tuan puan-puan letak harga 5,000. Letak 5,000 waktu harga Bitcoin 10,000 USD. Dan sekarang ni kita tengok sekarang ni dia dah pergi sampai 40,000 USD. Maksudnya 5,000 yang tuan-tuan puan-puan letak dulu, dia dah jadi sampai 20,000. So apa yang taktik rebalancing ni senang. Sentiasa kekalkan nilai 5,000. Contoh waktu beli tu 10,000 kan, dan tengok-tengok dia dah break all time high. Dah break all time high 20,000. Jadi 20,000 USD. So duit tuan-tuan puan-puan yang 5,000 dia akan jadi 10,000. So tuan-tuan puan-puan boleh keluarkan 5,000, lagi 5,000 tu kekalkan. Dan bila dia pergi naik-naik, setiap kali tuan-tuan tengok rasa nak keluarkan duit, keluarkan je duit tu. Tapi sentiasa kekalkan yang 5,000 original tu. Let's say selalunya Bitcoin bull run ni dia akan ada penamat. Contoh tahun ini, let's say bulan Disember lah, bulan Disember atau November 2021, Bitcoin bull run tamat, dia akan jatuh balik. So bila tuan-tuan puan-puan dah nampak okay, harga ni tengah jatuh balik, dan tuan-tuan puan-puan boleh jual lah, boleh jual. Mungkin tak jual semua, let's say kan yalah nak kekal 5,000, mungkin tuan-tuan cash out dalam 4,000, 1,000 tu kekal je lah. Tunggu je lah next bull run yang seterusnya, lepas tu top up balik. Contoh. So ini adalah rebalancing punya strategi. Maksudnya sentiasa kekalkan certain percentage of amount. Kalau let's say, yalah orang selalu guna percentage. Let's say kita ada portfolio investment, okay, 20% ni untuk cryptocurrency, dan bila kita tengok 20% ni dah jadi 30%, 10% tu keluarkan. So itu antara strategi yang paling mudah lah, paling mudah. So basically inilah strategi yang ataupun tips yang saya nak share. So ingat tuan-tuan, 3 tips. Satu, using technical analysis, which is follow the price ataupun guna Fibonacci retracement. Yang kedua adalah follow the news. Follow the news. Tengok kalau news tu ada buat apa-apa launching, launching tentang mana-mana projek cryptocurrency ke dan sebagainya, tuan-tuan boleh follow news tu.
kan. Kadang-kadang ada news tu dia kata coin ni nak launch. Tuan-tuan dah boleh tahu dah, okey lagi berapa minggu ada coin nak launch. So nak beli ke apa ke boleh, tapi sebelum tu buat research lah tentang coin tu. So cuma yang taktik tips kedua ni perlukan banyak pembacaan. Dan yang ketiga adalah rebalancing. Maksudnya kekalkan initial investment tu, sentiasa kekalkan, dan apa-apa duit yang datang daripada initial investment keluarkan. Sebab kita tak nak dia pergi dekat atas, lepas tu dia dah turun baru kita nak keluarkan. So bukan nak kata rugi, mungkin tak dapat merasa keuntungan waktu tengah naik. Dia waktu nak rasa keuntungan ni waktu dia tengah naik. So macam certain orang dia ada dua type of macam ni kita nak panggil investing. Dua cara nak invest. Satu, dia hold long term. Dan lagi satu, dia akan lagi satu portfolio untuk buat trading. Itu adalah taktik yang terbaik bagi saya. Sebab dulu asalnya saya tak buat trading. Mula-mula dululah awal-awal start beli Bitcoin semua ni, holding je. Tapi slowly dah belajar dan saya tahu okay, holding kita kena ada satu investment, untuk trading pun kena ada. So baru kita boleh tambahkan kita punya holding. So itu the next video lah, saya cerita on the holding punya strategi lah semua tu kan. Tetapi apa yang saya nak tuan-tuan puan-puan take away daripada video ini adalah jangan lupa untuk ambil untung ketika fasa bull run. Sebab fasa bull run adalah satu fasa yang sangat singkat, dan kalau tuan-tuan terlupa untuk ambil untung, memang payah lepas tu nak ambil untung. So itu saja daripada saya. Jangan lupa untuk share, komen, like dan juga subscribe. Saya amat menghargai feedback yang tuan-tuan puan-puan berikan sepanjang saya buat video ni. Dan insyaAllah kita akan jumpa dalam video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.